Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, terima kasih kepada saudara saudari majlis yang saya hormati, rakan-rakan saya, untuk kehadiran, kebahagiaan, pengurusi jemaah pemuka, pengurusi jemaah timbalan jakan, rakan-rakan ketua, rakan-rakan fellow, barisan majlis tinggi mahasiswa MPP, majlis tinggi mahasiswa MTN tersebut, MPP tersebut, ada lagi ya? Ketua-ketua blok, ada lagi? Ketua-ketua atas, ketua apa lagi? Ketua-ketua surau, imam-imam, bila-bila, semua hadirin belajar bukan kemuruan pada malam ini. UPN Talk dan nilai keempat pada malam ini kita buat sedikit perbezaan. Kita nak incorporatekan NLP dalam ceramah kita pada malam ini. So, kemudian saya nak kita beri tepukan gemuruh kepada organizer pada malam ini. Barisan MPP kita yang baju putih hijau merah kita wanita UMNO. Kemudian of course barisan Presiden MTN College. Dan pastinya telah disokong maju oleh barisan pengetua dan barisan fellow pun sekalian. Ya, setting kita pada malam ini saya terpaksa pusing sebab dia akan jadi belakang depan dan sebagainya. So, dekat pintu saya buat kesilapan adalah keberangan dan saya buka sebelah sini. Saya tak bela tapi saya jumpa pada malam ini. Kebetulan yang ini tak ramai tak ketemu keterangan. Nasib orang. Kita tahu kita cuba yang terbaik. Okey, tajuk yang kita pilih, tajuk yang saya lihat di sini, I'm the pilot of my future. Saya dapat ilham ni masa saya berada di Melbourne 2 bulan lepas. Oh jauh tu. So masa saya travel dekat Melbourne, saya tengok ada satu tajuk yang seumpama begini, tapi saya olah untuk disesuaikan dengan pelajar-pelajar Universiti Putra Malaysia. So I'm the pilot of my future. Bila saya sebut of my future, kita bercakap untuk diri kita sendiri. So kita not talking to somebody else. We are talking to ourselves. So kita kata I am the pilot of myself. So bila saya bercakap benda ni, I'm talking to me. And you are the listeners. You are talking to yourself. Bukan talking orang sebelah. Tak payah kita cuba. Tapi mana? Kita dengar. Tak payah sentuh orang sebelah. Kita tanya, itu aku lah. Kemana aku nak pergi? I'm the pilot now. From tonight, every single of you in this hall, you are the pilot. And you have to set your own destination. And my job tonight is to guide you to reach the destination. That is my job. To guide you to reach the destination. And we hope that every single of you in this hall will have the right destination. Kalau kita tidak ada destination, maka sudah pasti kita akan menghadapi masalah. Siapa sini pernah naik kapal terbang Asia ke Mars ke? Tak kira lah. Tak pernah naik lagi? Bas. Bas? Ayo. Okey. That bas. Tapi apa saya cakap? Naik kapal terbang. Kita dengar tak? Pilot ataupun paramugara dia akan sebut penerbangan kita ini menuju ke Kota Baru. Mesti ada sebuah destinasi. Ada tak you naik kapal terbang? Penerbangan kita ni tak tahu ke mana lagi. Ada? Tak ada kan? Sebab dia ada destinasi. Dan bila dia sebut destinasi, dia mengharapkan kita sampai. So pada malam ini, saya slide ni tak penting sangat. Itu sebab you tak boleh tengok lagi tu. Tengok saya cukup.
Kalau kita lihat di sini pada malam ini, saya nak bawa semua anda semua ini yang ada dekat dewan di belakang, depan, tepi dan sebagainya, supaya kita sampai ke destinasi, dan saya nak semua ini sampai dalam keadaan yang selamat dalam konteks kita mahasiswa cemerlang. Masa kita naik kapal terbang, pilot akan berkata penerbangan kita daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru, dan kita harapkan penerbangan kita selamat. Dan semua penumpang akan menceritakan sedemikian. Tak ada lagi saya pernah naik kapal terbang. Selama 49 tahun saya hidup di dunia ini, ada pilot kata insya-Allah kita crash. Tak ada. Dan saya pasti yang ada dalam dewan ini bila masuk Universiti Putra Malaysia ataupun universiti lain dalam Malaysia ini, you punya destinasi, saya harap saya gagal dalam peperiksaan. Tak ada. Semua akan menyatakan saya harap saya cemerlang. Saya harap saya keluar dengan ijazah kelas pertama. Saya harap saya keluar dengan diploma yang bagus. Persoalan bagaimana? Semua orang ada. Persoalannya bagaimana? Kalau kita set destinasi kita, saya mau keluar daripada universiti ini untuk mendapat ijazah, tetapi tidak ada action, tidak ada tindakan. Forget it, you will not get it. Contoh, saya nak balik kampung saya, katakan di Kuching. Nak balik kampung lah hari cuti semester. Itu destinasi saya. Tetapi saya tidak beli tiket. Impossible anda akan sampai ke Kuching. Saya nak balik Al-Star, tapi tak beli tiket, pas impossible. Sama juga dengan kita. Saya nak keluar daripada universiti ini dengan ijazah kelas pertama, tetapi kita tak baca buku sepatutnya. Kita tak datang kelas sepatutnya. Kita tak buat assignment sepatutnya. You will never ever reach to that destination. You may get it, tetapi bukan dalam keadaan yang mengembirakan. So malam ini, pada pelajar yang saya hormati sekalian, saya nak bawa semuanya. Yang pertama, saya nak anda tetapkan ke mana anda nak pergi. Selama 4 tahun anda berada di sini ataupun di universiti lain. Kemudian saya juga nak berkongsi dengan anda supaya anda sampai ke destinasi itu dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang gembira. Itulah destinasi yang kita nak bawa pada hari ini. Siapa yang menentunya adalah diri anda semua. Okey, anda adalah pilot. Anda nak crash, anda nak menyimpang, anda tak nak terbang, it's all your choice. I will guide you. Tetapi keputusan terakhir adalah milik anda. Saya tidak mampu untuk memaksa. Pepatah Arab ada kata, kita hanya mampu membawa kita ke air, tetapi kita tidak mampu memaksa kita itu meminum air tersebut. For that purpose, saya mohon izin untuk menceritakan sedikit sejarah hidup saya supaya ia boleh dijadikan iktibar. Sama ada contoh ini yang terbaik ataupun sebaliknya, bukan itu perkiraan saya, tetapi sekadar contoh. Sebab saya tak boleh nak bagi contoh orang lain, sebab saya tidak boleh berjiwa. Saya sekarang tengok saya sebagai timbalan Manchester. But how many of you were me 49 years ago? None of you. Isteri saya dengan situ pun tak tahu. Sebab saya berkenalan dengan isteri saya umur saya 23 tahun. Jadi saya buat declaration sejarah dalam masa. Orang lain tak tahu lagi siapa. Itu sebab saya buat isteri saya. So malam ni saya tak kena marah lah. Anyway, sejarah saya bukan macam ni. Saya bermula bukan macam ni. Anda lihat, inilah sejarah hidup saya. Rumah ni bukan rumah saya. Dia kata betul-betul, tak ada dalam internet rumah rumah saya. Saya tak ada. Sebab masa dulu tak ada lagi. Ada kamera tapi tak mampu untuk ayah saya, arwah saya untuk beli kamera. Tak mampu kerana beli makanan pun susah. Maka saya cari dalam internet. Inilah hampir-hampir sama dengan rumah mak saya. Hampir. Tetapi rumah ni besar. Rumah mak saya tak
macam ni. Ni kalau yang cepat, nampak yang memang ni. Yang ni, tengok yang betul minta maaf, sakit teruk sikit. Ya. Ini nampak dia. Yang ni, ini bukan rumah saya ni. Rumah saya ni, saya tutup ni boleh. Cik ni. Ni ya. Yang belakang ni rumah. Ini dia. Itulah rumah saya. Dan rumah saya kata lahir bukan macam orang lain. Orang lain keluar paling dulu. Ialah bukan keluar paling dulu kan. Saya pun tak biasa lahirkan baby macam terkenal. Yang saya fikir betul. Orang lain keluar paling kanan kaki. Wah, kita nangis. Wah, sebab. Tapi mak saya kata, saya lahir dalam bentuk telur. Oh, betul saya kat dia. Saya kat dia. Jangan risau. Saya kata mak saya lah. Dia keluar dalam bentuk kepompong. Dan sebab apa ni? Kita dah kalau nampak. Apa dari lahir apa? Lama-lama kepompong. Saya keluar macam tu daripada perut saya. Mak saya kata bidan betul-betul. Selalu keluar budak, kita pun keluar telur. So tak tengok saya, bidan terpaksa belah. Operation belah tu seliput ke pompong mereka tahu lah keluar saya. Itu saya lah. Rumahnya di sini lah. Bukan dekat hospital sedang ke, bukan. Dan saya nak bagi tahu seumur hidup saya masa saya lahir umurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 tahun, saya hanya memandikan air tanah yang warnanya lebih kurang tidak. Itulah air yang membasahi tubuh saya yang satu ini kurang. Kalau hujan, nilai tarik. Kalau tak hujan, dia tarik. Saya boleh garanti yang ada dalam dewan ni, kalau saya suruh ambil air mandi situ tak boleh. Tetapi oleh kerana tekanan hidup kemiskinan itu yang termampu, we had no choice. Alhamdulillah ada. Dan kadang-kadang air itu yang kita minum. Waktu bulan puasa kerana dahaga, mungkin minum air semasa mandi. Sebab dia tarik. You don't complain. Itu kata-kata Alhamdulillah. Inilah tak ada ekor, tak ada apa dan sebagainya. Tetapi ia tidak menghalang saya pilotkan hidup saya untuk set satu destinasi. Kalau kita lihat di sini panjang, saya letak besar-besar. Ada 3 perkara yang saya letak di sini. 1. Belajar luar negara. 2. Anak lahir luar negara. 3. Berjamaah. Itu destinasi saya. Bila saya set destinasi itu, ketika saya berumur 12 tahun, I set my destination where I'm going to be in the future. 3 perkara. Yang pertama saya kata, I want to study abroad. I want to study overseas. You have to remember, I was 12 years old. Duduk di mana? Kampung. Tak payah sebut kampung, orang kampung. Kampung. Lepas tu saya sebut anak lahir negara dengan bicara. Kita tengok dekat bawah tu, lahir tahun 1967. Lahir 67, tahun 74, 79 saya berada di sekolah kebangsaan Montekiri yang dulu tak popular, sekarang popular lah sebab saya selalu sebut. Sekolah lain kali ketika umur saya 15 tahun, saya buat satu declaration dalam diri saya. Bagaimana declaration yang berlaku? Masa zaman-zaman saya, bilik air tidak dalam rumah, bilik air di luar rumah tidak ada, hanya ada bilik. Ketika saya mandi, jangan bayangkan tak? Ketika saya mandi, kapal terbang lagi di atas. Nampak tak ada bentuk? Macam juga saya bilik air kan ada bunga, ada ekor, ada CCTV dan sebagainya. Itu dah sekarang. Zaman saya kan. Betul kan? Saya keluar dalam YouTube dan sebagainya. Saya tengok kapal terbang lagi. Saya kata, aku nak naik kapal terbang. Tapi bagaimana? Dia satu insiden. 2 lagi insiden yang menyebabkan kukuhnya
saya punya destinasi semasa cikgu sekolah saya, sekolah kebangsaan Negeri namanya Cikgu Syarani, itu sekarang aku tahu buat rombongan ke Kuala Lumpur. Masya Allah, Kuala Lumpur ketika itu membuka satu surga kepada kita. Kuala Lumpur, bagaimana? Kuala Lumpur, oh dahsyat. Kuala Lumpur kalau sebut setengah-setengah orang boleh tinggal. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, kita dengar cuma kata nak buat rombongan Kuala Lumpur, siapa nak pergi? Sekolah berangkat. Suka dia nak pergi. You tahu berapa kita bayar nak pergi Kuala Lumpur ketika itu? RM10. Daripada Kota Kini ke KL ini jarak dari kurang 200 km lebih. RM10. Bas, tak ada kau. Tapi excited. Sekarang kita duduk dalam bas berapa kita bising kan? Hari itu cikgu dah tidur dalam satu kerusi. Nampak? Kerusi yang kecil tu. Apa tu tak tahu. Tapi excited bila. Tak apa, tidur tak apa. RM10 sampai ke Kuala Lumpur. Saya bukan nak cerita tentang dalam waktu saya cerita dia sampai ke Kuala Lumpur. Di mana kita pergi? Lawatan dia banyaklah. Satu perkara yang memberikan saya satu suntikan. Bukit Nenas. Tahu Bukit Nenas? Menara KL. Menara KL itu nama Bukit Nenas. Sekarang saya tahu siapa tapi Menara KL. Di situ ada kabel. Tak payah pergi dah tahu. Situ ada. Kita pun naik kereta kabel. Saya bukan nak cerita naik kereta kabel. Saya nak cerita masa saya baris kat naik kereta kabel. Apa yang berlaku? Saya baris lah nak kereta kabel. Ni, pusing kawan. Semasa saya berbaris, ada belakang saya kapal ni. Chinese kapal. Dan dia ada 2 orang anak. Umur 5, 6, macam tu orang lagi kecil. Apa yang mengajukan saya kepada kapal Chinese ni? Bukan kapal tu anak dia. Kerana anaknya boleh bercakap dalam bahasa Inggeris. I'm coming from kampung yang hanya tahu yes, no, alright. And bila tengok satu budak kecil pun yang menguasai bercakap dengan begitu fasih, lancar dalam bahasa Inggeris, saya terperumun dalam hati saya kata, macam mana dia boleh bercakap bahasa Inggeris? Dia kecil lagi. Kan bodoh statement. Ya, tak masalah itu kecil bahasa Inggeris. Dia bergantung kepada bagaimana dia didedahkan. Maka ketika itu saya bercakap kepada diri saya, aku pun nak anak aku lahir yang boleh cakap bahasa Inggeris lah. Umur 12 tahun, tengah baring kat kita kembali. Fikir lah. Aku pun nak anak aku boleh bahasa Inggeris. Tapi macam mana? Macam mana? Si soalan macam mana? Pergi overseas. Mesti anak kita lahir di kawasan yang bersekitaran yang menguasai bahasa Inggeris. Di Malaysia tak boleh. Sebab kita orang Melayu mesti pergi overseas. Tak apa. Tapi nak pergi overseas macam mana? Dalam konteks saya zaman itu, kita mesti pergi dengan menggunakan tiket akademik. So therefore, saya belajar betul-betul. Saya belajar betul-betul, memanglah okey lah. Saya tak adalah saya kata pandai, tapi sesuatu lah. Tapi itu tidak menjamin kita. Salah satu kriteria untuk pergi pergi ke luar negara, BI mesti sekurang-kurangnya 6. Zaman saya, zaman itu zaman kerja. Jawab exam dekat kaki pun dapat 6. Kan, zaman saya gila. Saya tahu di mana bahasa Inggeris saya. Maka saya kata, I want to go to one. Nak mesti dapat 6. So what I did was, saya baca surat khabar bahasa Inggeris. Namanya New Street Time. Ada lagi sampai ini. Bukan surat khabar dulu, surat khabar nama. Surat khabar dulu tak dapat orang. Saya baca. Dalam kampung tu saya suruh hanya baca surat khabar. Orang tak baca. Saya cakap kita dah baca pakcik Ismail, pakcik tolong berikan surat khabar ni saya nak baca. Dia pergi, saya. Dia tak bagi saya pergi lagi kedai. Saya bawa dengan basikal. Tak ke belakang. Tengok orang-orang kita. Tak ada semangat motivasi. Ada seorang pakcik tu. Abang apa masih tu? Dia potong saya. Dia dah potong saya, potong lah. Tak apa, saya boleh. Tapi mulut laser. Dia potong tu mulut laser. Apa dia potong? Saya dah basikal. Belakang saya tu, saya letak dekat carrier tu. Surat khabar. New Street Time. Orang kampung baca New Street Time. Dia potong mulut laser.
Dia potong lagi lah. Oh, abang tu boleh ke faham ke bahasa Inggeris? Dia potong lagi. Oh, hati sakit. Kau nak potong-potong kan, tapi kamu kau lengsarkan saya. Tak apalah, dia dekat kita tak boleh nak kuasa orang. Tak apalah, saya baca sama-sama ni saya hantar kepada Cikgu Hamidah dan Cikgu. Cikgu tolong. Saya punya bahasa Inggeris. Ini nak sepotong ni sebab tanpa tahu tak ada dua mesti. Pendekkan cerita dapat nak. Boleh pandai tu. Atu sekarang dulu nak, ibu bela, pas. Dia okey dah tu. Pendekkan cerita pergi luar. Selepas beberapa tahun dapat sebelum ijazah, maka destinasi saya satu sudah tercapai. Bagaimana kita remember to go abroad, to get a good grade dalam SPM, I need to sacrifice my time. Kalau kita tanya, tak tanya. Kalau kita tanya, tanya pak saya. Jangan tanya isteri saya, dia tak tahu. Sebab dia kenal saya sudah saya dah cakap. Saya had to study 10 hours a day untuk buat get a good grade supaya saya terbang ke negara. Saya sacrificekan my life for hanky-panky, pergi tengok main video game. Video tak ada, tak boleh main lah kan. Saya suka. Saya berhenti makan, tidur semayang, destination. Alhamdulillah, Allah. Nanti kita ingat apa dengan apa. Sudah dapatlah keluar negara. Dapat ijazah. Tapi saya ada 3 destinasi. Yang kedua saya sebut, saya nak anak lahir luar negara. Dia dapat ijazah. Macam mana dia dapat anak ni? Oh, boleh. Ini yang masa isteri saya. Lepas itu, masa itu Januari. Senang sebab. Ketika itu isteri saya datang dari Malaysia. 3 orang. Saya tak ingat lagi 3 orang. Saya ingat isteri saya. Saya ingat aku tak sebut. Saya tidak marah. Biasalah. 3 orang. Kita abang sini. Kena tahu lah adik-adik sini dunia. So, wife saya, bukan sama saya lah. Isteri saya sudah datang 2 orang. Kita tolong, saya tolong carikan rumah sewa. Saya tolong bukakan account bank. Abang sini kena baik. Dari apa ya, saya tolong macam-macam lagi, grocery. Cuma tak boleh masak. Tak apalah. Bukan nak cerita tolong-tolong tu. Tak apalah. Lepas tu, macam mana? Saya nak dapatkan anak boleh menguasai bahasa Inggeris. Pada satu pagi. Oh, dahsyat. Pada satu pagi. Wah. Dia nak cerita nak agak isteri saya dekat belakang ni. Tapi anak saya tahu. Tapi anak saya ada mana. Pada satu pagi saya bangun. Subuh lah, pagi kan. Saya nak kita bilik air. Masa tu, rumah saya namanya Hassan. Bukan kita rumah saya kenal dia. Saya bukan. Saya bangun nak pergi bilik air. Ada satu suara yang beritahu saya. Romantis. Tidak ada lagi cerita yang kata. Ibu ini memang. Suara itu menyatakan kepada saya. Mengapa kamu tidak mau ambil dia sebagai isteri kamu? Saya tahu. Maka saya mengambil keputusan untuk bukan telefon saya, roommate isteri saya. Kita ada isteri. Kamu nak bagi Hamidah kepada kami. Roommate itu. Saya panggil Hamidah kepada kami. Saya kata Hamidah, ditanya roommate baru itu. Dia ada boyfriend tak? Kalau tak ada cakap dengan dia ambil dia sebagai isteri. Maka, kita kena ingat yang kita ya. Anda tidak dibenarkan merampas kasih orang berdosa. Itu sebab kena tanya. So dia bertanya, wife saya kata tak ada. Saya kata kalau tak ada nanti malam dia telefon dia.
So saya pun telefon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak ada cakap kita pun dah sikit. Ada yang boleh cakap juga. Betul ke? You tak ada boyfriend? Isteri saya kata apa? Ini cerita benar ya? Bukan ikan. Isteri kata pernah. Tapi dia dekat London. Saya dekat US ni. Kita dah terputus semenjak perempuan. Saya kata, dapat dah nombor telefon, get clarification. Tak boleh macam mana, dah kata. Cari melalui embassy, mesej dari Palma dan sebagainya. Macam lah sikit. Pendekkan cerita, isi saya dapat kuat. Dia kata lah mantu. Saya tak boleh sebut nama mantu. Beri paling kalau sebut. Jangan tanya. Amat tu. Jadi bisa pun. So, isi saya pun kalau Mama tu kata lebih kurang macam ni, isi saya untuk saya lah. Kata Mama tu, kalau percaya kat abang, ni lah abang. Saya lepaskan. Yes. So, saya propose kepada isteri saya pada bulan 5. Isteri saya datang 20. Bulan 5 saya propose. Itu dah lah. Bulan 10 kita kahwin. Sip ya. Bulan 12 kita balik Malaysia, kita satu Malaysia kita kahwin. Habis. Tapi bukan itu bahasanya. Anak lahir di mana? Yang boleh masing-masing guys. Maka sebab bincang dengan isteri saya, kita mempercepat proses 3 orang keluar. Alhamdulillah. So my point is, the destination had been set when I was 12. At 12 years old, he was long way to go, and I married when I was 23. My wife was 25. Kita sekarang sudah berkahwin selama 26 years. Tetapi perkara itu berlaku semasa rencananya 12. But to get there, you have to set your action. Dan pensyarat, nak jadi pensyarat, you must have a PhD. Therefore, saya buat keputusan untuk further my study hingga ke tahap PhD. So, balik dengan PhD. Dan alhamdulillah, I can almost. Anak saya boleh menguasai bahasa Inggeris because mereka pergi sekolah di sana dan sebagainya. They come back to this country, saya buat ruling, no Malay in my house. So you ask my kid, they will never ever speak Malay inside my house or outside the house. We will never allow them to speak Malay. So sampai sekarang mereka boleh menguasai, tidak ada masalah. Tetapi bermula ketika umur 12 tahun. You cannot just set your destination tanpa tindakan. You got to follow up with tindakan. Kita nak kata, saya dapat ijazah kelas pertama 3.75, but we do not do anything. Kita wasting our time. We leisure here and there. And don't expect 3.75 you come to you. You tak datang kelas, you tak buat assignment. Don't expect you get a degree. Walaupun itu destinasi kita. You must follow with action, and the action must be right. Kalau kita hanya sekadar, saya nak sampai ke sana, saya nak sampai ke, but you do not do anything. You're doing something else. The other way around. You want to get a good grade, but you don't study. You don't expect good grade, and don't blame other people, because we don't do that. Unless if you really study hard and you do not get a good grade, that must be something else. Probably Allah want to test you. We never know. Later on, we know what's going on. Dan begitulah seterusnya. Ini sekadar sejarah begini jalan ke sekolah. Tak ada jalan tas, tak ada jalan maut. You tahu tak? Saya pergi sekolah jalan ini bila hujan. Selut kotor. Pakai seluar pendek, tak ada cukup weight. Saya nak protect kasut putih saya. You know what I did? Saya ambil plastik. Saya ikat dalam, masuk dalam kasut ikat, masuk, dan saya pergi ke sekolah.
sampai ke sekolah baru ke, sampai ke jalan raya baru ke. Kalau tidak kasut saya foto, and I have one shoes, one pair of shoes. Dan inilah basikal. Bukan naik helikopter di sekolah, bukan naik Ferrari, bukan naik Limau, bukan naik Ivy. Inilah basikal. Walaupun itu bukan saya. Dia kata ibu saya bukan. Satu lagi saya nak sebut, my life when I was small. My dad, we were not a very rich, we are not rich family. We are very poor family. I had to buy my own money, to buy my own shirt. Saya kena cari duit sendiri untuk beli baju sekolah, kasut sekolah. That's why I can afford to have one pair saja. Satu baju saja. Baju inilah dipakai. You know what I did? Kadang-kadang hutang ini tercabut, saya kena jahit. Tidak ada benang. Saya terpaksa menegawai. That was me. Dan kita dapat duit saya jual ice cream. Ice cream yang dalam plastik. Satu ice cream 5 sen. Saya pergi kedai depan, nama saya tak ada, orang kaya, orang sikit tak ada pergi ais, kita terpaksa depend orang, dan elektrik pun tak ada. So saya pergi kedai depan di kelas, pukul 1, pukul 11 saya mesti berhenti untuk pakai baju ke sekolah. Pukul 9 sampai pukul 11 saya pergi kedai, Pakcik, hari ini saya nak jual ais krim. Dia bagi 100 cukup dalam tembus 100 kali mesin, dapat berapa? Kalau habis RM5. Daripada RM5 itu, saya dapat komisen sedikit RM50. Saya simpan. Inilah loceng. Saya simpan loceng ini sampai sekarang. Inilah loceng yang saya guna untuk ais krim. Yang saya mampu beli, kalau tidak saya terpaksa punya yang kedai punya. Tapi oleh kerana kedai itu kadang-kadang dia dah bagi kepada orang, saya tak ada loceng. Saya kumpulkan daripada komisen itu beli loceng dan saya lepas boleh jual ais krim bila masa sempat saya ada loceng. And this loceng is about at least 30 years old. Inilah yang menyaru saya. Sedikit 50 sen komisen untuk saya beli baju sekolah dan kadang-kadang ayah saya tidak. Dia bersusah. Ini akan menjadi sejarah saya sampai mati. Tapi jangan sudah terakhir saja. Karena saya kata hari ini beri tengok saja dengan siapa. Ini kita jadi saya terpaksa cari ikan. Bila sawah kering, ikan berumur dengan seluruh jual ikan awan sekilo 50 sen, sekilo 50 sen. Saya juga jual ni buah jamban 5 sen 1 biji buat berbelanja sekolah. Kalau saya dapat jual 2 biji dapat 10 sen, sudah cukup untuk saya membeli ais krim dan kuih saja. Inilah cara hidup saya. Sebab itu bukan satu halangan kepada saya untuk membuat satu destinasi. I have to work hard for my PR in your case. I got to work hard for my SPM. And of course, alhamdulillah, saya berjaya dalam peperiksaan. After 30 years, this time 30 Islam. Selepas saya went through almost dengan memiliki satu destination yang saya set when I was 12 years old, and I was very hard for that purpose, for that destination. 30 years after that, alhamdulillah, I'm here, standing at the middle of this place. Tetapi to be here, it's not that easy. Itulah yang saya nak sharekan dengan anda. Bagaimana all of you, every single of you in this hall can also get a chance to be here someday in the future. It could be another 5, 10, 15, 20 years, I'm not really sure. But I want every single of you, one day in your life, you will be somewhere here at your own destination. So saya sharekan beberapa opinion. Ini dakwah. Jadi untuk sampai
ketanda kejayaan. Everything that inside your life, you must say yes. You don't say no for that particular destination. Kalau kita nak sampai 3.75, anything that can bring us to 3.75, you must say yes. Kalau 3.75 itu dinyatakan bahawa ada to study 7 hours a day, you must say yes. Kalau 3.75 itu memaksa anda untuk berdiskusi dengan rakan-rakan anda sehingga dalam malam, you got to say yes. At the moment you say no, you will never get there. And that yes will never, it's not only happen once. It happened so many times. Yes, 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 yes. Kita lihat apa yang terjadi. Jadi, formula yang pertama, saya dan anda semua set satu map peta dalam diri masing-masing bahawa you can be successful. So I will teach you. Yang pertama, boleh bangun semua. You must get this out. Everybody stand up. Bangun semua. Siapa yang rasa-rasa ada kaki boleh bangun. Yang tak ada kaki boleh duduk. And saya dan every single of you follow exactly what I do. Lepas tu nak saya minta volunteer daripada sama. Okay? Semua ready ya? You tengok saya buat dulu. You kena ikut apa yang saya buat. Lepas tu kita buat sama-sama. First, you kena tengok saya buat dulu. Jangan ikut, jangan sebut, just do. You tengok ayat yang pertama apa? Hari ini saya akan committed, berjaya dan cemerlang. Yes, yes, yes. Itu je saya cakap. Tapi caranya berbeza. Konsep dalam kepala kita. Okay? Hari ini saya akan committed, berjaya dan cemerlang. Yes, yes. You tengok saya, lepas itu kita buat sama-sama. Okay? Yang belakang ni ke mana ni? Saya terpaksa mendahului yang ramai. Ke mana? Saya pun nak baca juga. Okay, sorry ya. Dan saya dah sebut hari ini saya akan committed, berjaya dan cemerlang. Berani video. Orang nampak penentu pun jadi mangsa. Okay. Bukan sudah, video kita gini. Okay, sudah. You dengar ya, jangan ikut ya. You dengar ya, fokus. Lepas tu nanti kita bersama-sama. Committed, berjaya dan cemerlang. Saya tak perlu kailangan pun. Tapi sebenarnya saya boleh buat saja, tapi just for the purpose of tonight, saya tak boleh. Committed, berjaya dan cemerlang. Tak spend juga ni. Dia sudah buat pula. Cuma sendiri tak apa. Okey, siap. Okey. Bismillah. Hari ini saya akan committed, berjaya dan cemerlang. Yes, yes, yes. Okey. Can you do everything? Kita buat sama-sama tak? You follow saya. Tak ikut. Okey, saya nak semua penuh perasaan. Okey, kita berjaya berjuang. Okey, ready? Okey, satu, dua, you kena follow saya sebut ni semua. Okey, kita semua sama-sama boleh tak? Kita orang. Okey, gaya yang macam mana? Semangat. Satu, dua, tiga, je. Hari ini. Okey. Ini penting. Kerana kita nak setkan dalam minda kita bahawa kita memberikan laluan hijau kepada diri kita untuk cemerlang. Dan siapa yang nak beri laluan? Isi.
You are the pilot. Anda semua the pilot. You set the destination, you must go and you must give a green light to destination. Orang lain tak boleh dipersalahkan kalau kita tak dapat sampai ke destinasi. You cannot blame your lecturers. You cannot blame your pengetua. You cannot blame fellow. You cannot blame your parent kalau kita tidak sampai ke destinasi kerana anda bukan the pilot. Okay, so destinasi harapkan. Saya nak sebut di sini. Ini hanya saya nak share formula banyak dalam dunia ni. You dengar ceramah formula, you dengar ceramah formula, you dengar ceramah formula. Tapi you see this formula. And this formula is not coming from TNC. And this formula is not coming from Tony Robbins. And this formula is not coming from Ila Gamza. And this formula is coming from Allah. And when Allah is giving us the formula, that is the right and the perfect formula, and we got to believe on that formula. What did Allah say to us? To all of us, including me. Allah said, semua-semua yang ada dalam dawah besar dekat UPM ni, I'm not going to change your life. I'm not going to change your CGPA. I'm not going to change your destination, whatever, unless you do it yourself. Allah kata kepada kita, kalau kau dah dapat 3.75, you got to do it yourself. I'm not going to do it for you. Kalau kau buat, kau tak buat, I will help. Sebab apa saya kata macam tu? Kita tengok satu hadis Nabi. Rasulullah kata, Allah sayang kepada orang yang apabila dia buat sesuatu, dia buat dengan kemampuan dan kesungguhan. You combine these two combination. Allah said in the Quran verses Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, keadaan sesuatu kaum melainkan kaum itu yang mengubah sendiri. Allah tidak akan mengubah nasib kita untuk menjadi seorang yang cemerlang, gemilang dan terbilang kalau kita sendiri tak buat. Tetapi kalau kita buat sungguh-sungguh, penuh komitmen, Allah kata berdasarkan hadis Rasulullah, Allah kata kepada kita, I love you so much. When Allah said to us, I love you so much, whatever you want will be granted. Allah said, I love you so much. Orang kalau sayang kepada kita, whatever you want, dia akan bagi. Ini bukan orang, ini Allah. We grab this formula. Ini janji Allah. You buat betul-betul. Aku dah dapat 3.75. Aku dah dapat degree. Therefore, I will struggle very, very hard. I will sacrifice my life for this. Janji Rasulullah kata, orang yang macam ini Allah sayang. Dan kita buat betul-betul. Allah kata, wow, I see you. You were very hard. I will help you. This promise is not just promise. It's the truth. You grab this formula. You must believe in this formula. Kalau kita boleh buat, insyaAllah. Formula yang pertama, kalau kita lihat di sini, happiness, hardworking, success. Untuk mencapai satu kejayaan, destinasi, whatever that you are setting ke atas, yang pertama, we must have this criteria. Apa dia? Happy. Keseronokan, ketenangan di dalam diri kita. Kalau diri kita tidak seronok, tidak tenang, impossible kita boleh study, impossible kita boleh kerja dengan baik, impossible kita boleh sacrifice diri kita untuk sesuatu, sebab jiwa tidak tenang. Sekarang, macam mana kita nak tenangkan jiwa kita, seronokkan diri kita? Ini dia formula. Banyak. Saya sebut sikit. Yang pertama, saya tulis ke atas ni, mulakan hari kita dengan keceriaan dan kesyukuran. Maksudnya, every single of you yang ada dalam bilik ini, termasuk saya, kita nak mulakan hari kita dengan keceriaan dan kesyukuran. Bila kita mulakan hari kita? Waktu pagi, bila kita bangun dari tidur.
Oh, hidup ni susah. Banyak masalah. Allah lupa lah. Bagi banyak sabar. So, we try. This is number one rules. Make sure kita start our life is positive. Ustaz beritahu, say Alhamdulillah, aku masih hidup dan diberi kesehatan yang baik. Allah boleh matikan kita malam tadi. The fact that kita boleh hidup, Alhamdulillah. So kita dah set dalam mind kita, sepuluh aku hidup dan diberi kesehatan yang baik. Yang pertama, nak gembira. Yang kedua disebut di sini, gembirakan ibu bapa. Allah, ini yang saya rasakan. Saya everybody. You nak happykan diri kita? Make sure kita happykan mak kita. Make sure you happykan parent kita. You jangan tanya berkaitan. What is the connection? It's impossible for me to justify because this formula is coming from Allah. It's coming from Rasulullah. You nak gembira, pastikan hati mak kita. Macam mana? Apa yang boleh menggembirakan hati mak kita? Berangai jaya, belajar dengan betul, tidak menyakiti ataupun menyedihkan mak kita. Bila mak kita suka tak sedih kita, insya-Allah hati gembira. You got to believe this. Peganglah. Sama juga macam saya. Ini banyak hadis, banyak verse kata. Macam saya, walaupun saya 49 tahun, walaupun saya TNC, rezeki saya ini yang pegang yang mak saya. Kunci rezeki saya masih pegang yang mak saya. Maka bersyukurlah kalau kita yang ada ini masih ada mak lagi. Saya sebut mas apa? The power of mother is so significant compared to ayah. Bukan ayah tak tahu, ayah lupa dulu. Tapi mak is more powerful. So kalau saya seringkali menyakiti hati mak saya, menyedihkan hati mak saya, Allah akan menutup rezeki saya. Walaupun saya pandai, walaupun saya boleh ceramah, walaupun saya banyak konsultan, Allah akan tutup rezeki saya. Padahal Allah buat. Sebab apa Allah kata, aku tak rezeki kamu? Kerana kau menyakiti hati ibu. So gembirakan. In your case, tak payah banyak, mak kita tak payah, tak expect much from you. Mak kita tak suruh you hantar duit PPT kat mak tak suruh you bawa apa kereta barang itu. Mak hanya sekadar mengharapkan behave properly and follow rules and regulations. That's it. Itu saja. And mak will be happy. Satu lagi saya sebut di sini. Oh, itu pun that's. Satu lagi kita percaya dan yakin Allah knows the best. Tak apa, saya jadi Pak Muhammad saya jadi Pak Muhammad boleh tanya ataupun nak pergi sebiar cerita saya selama ada lagi sikit, saya telah ok, ini ada sebuah cerita. Kemudian satu lagi yang ketiga, Rasulullah kata apa nak berjaya kena ada nak ada ilmu dalam konteks kita, nothing else except baca. Itu je. Yang paling mudah lah, baca. Ini cara yang dapatkan. Kalau Rasulullah kata nak berjaya di dunia pun ilmu, nak berjaya di akhirat pun ilmu. Cara konteks kita paling mudah dia dapat ilmu, baca. Nota cikgu bagi, lecturer bagi, baca. Textbook yang ada, baca. Baca di dalam bentuk ilmiah. Orang Malaysia ni tahu tak tahap pembacaan termasuk profesi. Tahun 1970 orang Malaysia baca satu surat setahun. Tahun 1970 apa satu surat? Tajuk Alhamdulillah. Dah baca. Tahun 1980 Alhamdulillah 30 surat setahun. Tahun 1980, tahun 1970, 80 orang Jepun, orang Amerika sudah berjaya membaca 250 pages per year. Maksudnya every single American and Japanese dia berjaya membaca satu buku setahun. Kita orang Malaysia 39. Macam mana nak dapat A? Orang Malaysia berkata baca tapi baca buku yang bukan buku ilmiah. Pastikan
masa berceramah dengan pegang-pegang Islam. Saya kata, mana ada mayat bawah? Ustaz-ustaz ni yang pernah mandikan mayat ni. Ada pengatakan, ada satu ustaz tak kata. Saya dah buku bebas. Saya kata, mana ada mayat bawah? Ada. Dia pun ustaz. Soalnya tu kata, bila kita angkat ni, tak payah. Orang kita ada kan. Tapi itu yang kita baca. So baca buku. Baca nota. Okay. Dan baca konsisten. Maksud saya, orang konsisten ni senang je definasi je. Orang kawan-kawan roommate tak boleh membezakan sama ada kita periksa ke tak periksa, cara kita buku sama baca. Maksudnya bila baca buku, orang tak kata, kau ni tak periksa ke? Tak, aku memang biasa baca buku. Baca biasa. Kita, saya boleh garanti lah. Orang pada tahu kita nak final esok. Kau ni mesti nak exam esok. Oh betul. Nampak? Sebab cara kita baca buku bantal kita keluar. Nampak? Sebab kita ini mesti nak baca buku. Aku dah baca. Itu sebab saya selalu komplain kepada persatuan-persatuan. Bila nak final exam, solat hajat perdana. Weh, kenapa kau tak perdanakan masa ujian satu? Kenapa tak solat hajat perdana masa ujian dua? Wah, itu 30%, 60%. Nak dihajatkan 60%. Walaupun kita dapat 40% yang hujung, tapi the first two exam kosong. Tak ada perdana. So perdana semua konsisten. Jangan tunjuk je tak sekali. Tak boleh. University is not working that way. Dulu SPM takut lah. Dia kata satu, bodoh. Dia kata dua, confirm bodoh. Dia kata tiga, sikit pandai lulus lah. Dia kata empat, bodoh. Dia kata lima, cemerlang. Ditayangkan peladang semenang Malaysia. Itu SPM. Di universiti. Semester pertama bodoh. Semester kedua bodoh. Semester ketiga bodoh. Pandang dia, pokok bodoh. Jangan ambil. So dia tak boleh. Konsisten. That is university. You have to understand that. Formula yang keempat. Ini senang. College you. Siapa sini tidur double decker? Ada orang kat atas dia. Bukan lah kat dia. Maksudnya ada katil. Itu kita macam orang kat dia. Ada katil. Double decker lah. Tak ada, semua duduk single bed. Saya itu double decker. Masa, yelah, bersama kan. Dekat double decker tu, ada lantai kan. Lepas tu tak silap. What I did was, saya tulis apa matlamat saya. Tulislah, aku nak exam aku begini-begini, aku nak study begini. Bila sebelum tidur, you mesti tengok atas kan. Ada tak orang tengok kata tujuh ada kan? Dia mesti rencana dapat ada kan? Oh, alhamdulillah, aku tadi lah. So, apa yang saya tulis ni? You must write it down. Apa yang you nak cerita-ceritakan, tulis supaya you boleh tengok selalu, you boleh lihat selalu dan boleh ingat selalu. Dalam hari ini tak ada benda tu, tetapi you ada benda ni. Oh, handphone saya. Ni handphone tu. Apa yang dekat skrin tu pakai apa? Skrin saya pun awalnya punya skrin kau tak keluar. Gantilah letak gambar apa Doraemon ke apa-apa kan. Letak madramat hidup aku. Boleh. You buka je. Allah, aku tak baca ni. Apa? You remind every day. InsyaAllah you remember. So you must write somewhere. Things, always think about the agenda. InsyaAllah every day you keep thinking. Memang you akan jadi. Contoh. Bila kita support tanya Islam, bila dengar ceramah agama, pentingnya solat duha. Kalau solat duha, rezeki you bertambah. Ustaz, balik semua. Sampai maghrib semua. Semangat. Semangat. Maghrib semangat. CBQ tak dengar drama. Dengan maghrib tidak. Tapi kalau kita dengan Ustaz
Okey, ini sangat-sangat penting. I use this formula. Rasulullah kata 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi kemakbulannya. Yang pertama ialah ibu bapa. Allah kata, ini Rasulullah kata, kalau doa ini disebut oleh 3 daripada orang ini, tidak akan ditolak permintaannya. Siapa? One of them is ibu bapa. Saya sebut tadi, siapa yang ada ibu, siapa yang ada ayah, use them. Ma, tolong doakan saya. Ma, tolong doakan saya. Satu yang bertanya, dahsyatnya doa seorang ibu. Saya kena sebut ibu kerana Rasulullah kata, ibu punya doa itu kepada mana 3 kali ganda daripada doa ayah. Saya kena sebut 3 times. My wife just needs to say 1. Satu cerita dahsyatnya doa seorang ibu. Dia 2 orang anak. Ibunya ada 2 orang anak, laki-laki. Satu anak ni baiknya, ya Allah, pergi masjid, ceramah, sembahyang sunat, bagus, akhlaknya bagus, calon surga, rezeki lahir. Tetapi yang seorang ni perangai, ya Allah, syaitan itu juga dia. Hebat. Syaitan juga dia. Punya hebat. Ibu melihat perbezaan karakter, maka ibu berdoa kepada Allah. Katalah yang jahat tadi, namanya Adi, ya Allah, ya Tuhan, kalau bukan hati anakku Adi ini supaya dia taat kepadamu, ikut peraturan, ikut hukum dan sebagainya. Inilah doa yang Ali buat tiap hari dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan. One day, apa yang berlaku kepada 2 orang adik-adik. Mak dia tak doa kepada yang satu lagi, Ahmad kata. Sebab mak dia tengok dah bagus, rajin pergi masjid, calon surga, tak payah doa yang ini. Pada satu hari berlaku, yang Ali, yang jahat tadi, terfikir dalam hati, takkan aku nak jadi macam ni. Aku dah tengoklah macam abang aku dah nak ikutlah abang duduk kat masjid dan sebagainya. Tapi aku dah tengok apa abang aku ada kat masjid. Maka Ali pergi ke masjid nak mencari abang. Abang dia ketika itu terdetik dalam hati, takkan aku nak datang masjidnya, tasbihnya, istighfar. Aku dah enjoy lah macam dia aku di kelab malam, minum, berjudi dan sebagainya. Aku dah fikir lah. Maka berlaku kesusahan. Yang seorang bincang dia di kelab malam, yang seorang pergi ke masjid. Nak jadikan cerita ini. Ketika masing-masing sampai ke destinasi, yang seorang sampai ke kelab malam, yang seorang sampai ke masjid, berlaku gempa. Maka mati. Persoalan yang bukan nak kita mati. Persoalannya doa ibu tadi sangat-sangat mustajab daripada manusia yang sejahat-jahatnya. Apabila diminta doa oleh ibu dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, Allah kata, I listen to you, I will change your kid or your son. And that's what happened. So take the opportunities. Siapa-siapa yang masih ada ibu, masih ada ayah, telefon, mak, tolong doakan saya. Mak, tolong doakan saya. Ayah, tolong doakan saya. Adik, saya belajar di luar negara, lama kami tidak ada cara nak berhubung dengan handphone, tak ada telefon sebagainya. Tetapi saya, memang saya terpaksa pakai kaset. Macam dalam bahasa Melayu sekarang, CD lah. Saya masuk kaset dalam recorder. Saya tekan ini record, mak saya mak semester 5 exam saya kita dapat dia tarikh exam, mak exam mak ini mak exam ini. Tak payah sebut subjek, mak kita kata sebut tarikh semua. Mak chemistry biologi tahu ya, mak balik. Tarikh semua, mak sekian mak exam ini. Mak saya pun dengan kepandaian yang taruh dia ambil tarik-tarik, dia tulis dengan kampung dekat dinding depan dia sembahyang. Lepas sembahyang, lepas tu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 Mac. Anakku exam. Ya Allah.
Ada saya bukan tahu ya Allah ini tolong anak aku supaya dia cemerlang, dia menjawab soal-soal percaya saya jadi belum saya buka soal Anda tahu jawab. Inilah the power. Sampai hari ini saya masih lagi menggunakan dan senjata agama kita. Kata Rasulullah kata apa? Doa adalah senjata yang paling tajam kepada umat Islam. But unfortunately kita dah berdoa dengan jangan sombong. Allah tak suka orang sombong. Orang yang sombong salah satu daripada kriteria yang tidak mahu berdoa dengan Allah. Allah kata kita minta aku minta tapi kita sombong tak minta dengan Allah. Sekarang kita minta dengan Allah using the most powerful weapon. Mak kita, ayah kita. You do this, but kena saja. Mak, sejati yang paling tajam mak ada ya. Mak doa je. Saya tak payah kita pun kuasa senjata mak ada. Saya memang tajam bagi kau boleh. Tak payah. Okey, ingat ya. InsyaAllah. So, saya masih kalau mak saya rasa the best mak ever exist in this world. Mak saya kalau dia berdoa memang panjang. Dia sebut anak dia satu-satu. Dan kalau minta kali balik minta mak bila mak doa sebut nama mak anak satu-satu. Anak ramai. Kadang sampai 50, 60. Tak boleh ya Allah ya Tuhan. Aku rapatkan sekali tak boleh. Sebab ramai berbeza-beza. Ada yang hebat, ada yang STM, ada yang universiti. Kena sebut ya Allah ya Tuhan tolong anakku Simia yang berada di UPM itu supaya dia cemerlang, perangai yang bagus, jadi anak salehah, tidak meninggalkan salat. Kau tolong anakku Selamat yang ada di UPM itu. Kau tolong. Dan bila kita doa tak payah pakai mikrofon. Amalan sebabkanlah sebelah sini. Lembutkan suara. Percayalah. Ia akan berlaku. Kepada Allah kata mak kita. Mak doa tapi panggil kau tak ubah pun. Mak ini ujian. Minta maaf. Itu ajaib. Ujian jangan putus asa. Jangan putus asa kerana Allah knows when is the right time to change us. When is the right time to help us. You jangan pertikaikan. Kerja kita buat, kerja kita berusaha. Tuhan will set the day. Itu kena ingat. Kemudian yang keenam sebut. Ini juga benar. Jadi Rasulullah sebut. Jika kita mendoakan orang lain cemerlang, bla bla bla, malaikat will do the same thing to us. Saya suka sangat sama dia. Rasulullah kata, at the moment kita menyatakan kepada orang lain, mendoakan kepada orang lain yang bagus-bagus, Rasulullah kata, malaikat will do the same thing to us. Contoh, kalau saya naik kereta dari kampung, saya nampak ada orang naik motor. Maka dalam hati saya, ya Allah ya Tuhan, Kau selamatkanlah dia sampai ke destinasi. Dengan penuh keikhlasan saya sebut. Rasulullah kata kepada saya, Syaitan, malaikat akan mendoakan benda yang sama kepada kami. You can tengok, saya manusia, banyak dosa. Mungkin bila saya minta doa kepada Allah terhadap siapa-siapa lagi, doa saya dimakbulkan atau sebaliknya mungkin dimakbulkan tidak berdasarkan kepada dosa-dosa saya. Tetapi bila saya buat dengan keikhlasan, Rasulullah kata apa? Malaikat doa cara yang sama kepada saya. Malaikat kata, ya Allah ya Tuhan, Kau selamatkan syaitan supaya sampai ke destinasi. Doa malaikat is more powerful than doa saya. Mengapa kita tidak mau ambil kesempatan ini? Tengok kawan kita, ya dalam hati jangan bagi tahu dia. You bagi tahu dia tak cik. Kau tahu tak? Sizul, kita doakan kau malam tadi supaya kau cerdas, tak boleh. Dalam hati ya, doakan. Ya Allah ya Tuhan, doakan supaya duit aku berjaya cemerlang dalam bekerja saya. Aku doakan supaya rakan-rakan blok ini semua dapat dikonservasi. Ketika itu malaikat kata, ya Allah ya Tuhan, Kau kabulkanlah, Kau berikanlah perkara yang sama kepada semua lagi.
malaikat doakan kita. Tapi kita tak buat macam tu. Bila tengok kawan kita cemerlang dapat 3.75, kita pergi balik. Kita dapat 3.75. Ini mesti dia tipu. Ini mesti dia boleh bercara. Sama juga kalau staff. Dia mengerahkan perkhidmatan cemerlang. Nak kita. Perkhidmatan dia dapat. Ya, kita tak percaya. Kita peningkan. Sama main dia fikir orang. Kita dia alhamdulillah. InsyaAllah nanti aku pun nak jadi macam tu. Doakan orang lain. Doakan orang lain berjaya cemerlang. Benda yang sama datang kepada kita. The same thing. Itu the bad thing. Doa orang lain jahat. Allah itu the same thing. So, kenapa kita nak buat benda yang tak baik pada diri kita? So, hidup dan benda yang bagus pada orang. Okey, yang ketujuh. Saya ada situ saja yang ketiga. Ya. Fokus kepada agenda utama kecemerlangan. Kita segera saya tenangkan dan jamal soft. Ini pun dah habis. So, aku ada terasi ada cerita tentang kepentingan politik dan sebagainya. So, fokus. Ini sama. Saya banyak tekankan sekali pasal cara. You have better. Reta ibu apa macam mana? Jangan buat benda yang mak ayah kita tak suka. Benda yang mak ayah kita tak suka, jangan buat. Therefore, you mendapat keredaan bapa. Bila reda bapa, Allah reda. Macam saya ni, umur 49 tahun. Kalaulah ditakdirkan saya mati besok, kalaulah ditakdirkan saya ni bagus, bila masuk esoklah fikiran saya ditakdirkan boleh masuk syurga. Best masuk tuan. Tetapi sebelum saya masuk, Allah akan tanya satu soalan. Mana mak dia? Mak Syata ni mana? Mak saya. Saya dia. Nak tanya kamu? Semasa Syata hidup, pernah tak dia mengecilkan hati kamu, menyedihkan hati kamu, mengecewakan hati kamu? Tanya kepada mak saya. Ikutkan pahala saya yang boleh masuk syurga. Ibu saya kata, ya Allah, semasa saya hidup, dia ni selalu menyedihkan saya. Dia ni selalu menyakitkan hati saya. Dia ni selalu tak dengar saya. Banyak kali menangis sebab dia. Sampai saya mati pun saya masih menangis. Maka Allah kata, Syaitan, neraka. Sebab mereka. Tapi kalau ibu saya kata, ya Allah, dia memang buat jahat, tetapi aku maafkan dia. Dia pun dah minta maaf dengan hari tua aku reda dengan dia. Aku seronok dengan dia. Maka syurgalah tempat saya. So, nak dapat keredaan itu, tuan-tuan dan anda, jangan buat benda yang tidak mengikut peranan. Kemudian yang saya nak kata balik, saya nak minta wakil yang tidak nak bias-bias je. Mana? Okey, saya dah beri yang ni. Mana tadi bagi saya nak terima kasih. Okey, ATM Presiden. Next back. Okey. Buat. Baca dia tolong baca. Okey. Yang suara power. Dapat. Panis kena. Lepas PM dulu bantu MVP pula. Baik. Pada pengerusi jemaah Presiden. Okey, naik. Sudah naik. Ada. K6. Okey, K6. Okey, so kira-kira. Kenapa? Sedia gembira dan semangat ataupun sebuah bola.
Wow. Okay, so Gabriel akan buat hari ini. Saya gembira, ceria, asal ceria gembira dan semua. Yes. So bangun semua, ikut Gabriel semua. Macam tadi. Okay, ready? Ikut dengan saya sekali ya. Mikrofon tak cuba. Testing tak. Okey, saya pegang kalau ada masalah. Sorry, Okey. Okey, boleh? Boleh. Okey, saya akan mulakan dengan ceria, gembira dan cemerlang. Okey. So, saya akan mulakan. Hari ini saya akan ceria, gembira dan cemerlang. Yes. okey. Kita ambil yang bukan MDM, yang bukan MVP. Okey. Cepat. Okey, sebut. Okey, yes. Okey, thank you. Okey, terima kasih. Fairul, okey. Fairul daripada? Oleh semua. Okey, okey. Okay, baik ramai semua. Ayo kita mengambil semangat kita sebagai UPM. Okay. Hari ini saya akan ceria, gembira dan bersemangat. Yes. Okey, one more. Ladies. Perempuan pula, wanita, adik-adik, wanita. Dua orang lagi. Siapa? Apa jawapan? Okey. Adik-adik perempuan kita, wanita. Siapa berani buat? Orang ni. K6 dah, K10 dah, K11. Anda K11, okey. Okey, come. Okey, good. Yes. Beri tepukan K11. Okey, after this 7. Oh, 7. Oh, come on. Boleh sepasas ya? Okey, sepasas. Okey, Assalamualaikum semua sekali. Okey, ikut selepas saya. Okey, hari ini saya akan ceria, gembira dan bersemangat. Yes. Okay, one more.
setengah lagi. Okay, this is the last one. So beri perhatian tentang formula yang ke-10 yang saya letakkan di sini, baik sangka dengan Allah. Ada satu cerita yang saya nak cerita kepada anda. Kalau kita memberikan kepercayaan 100% kepada Allah, you will get the benefit. Yang pertama, of course, sebagai mereka yang beragama Islam, jangan sekali-kali kita buruk sangka dengan apa yang Allah beri kepada kita. Kerana setiap yang berlaku itu ada hikmah. Apa yang saya nak ceritakan ini merupakan imbasan ataupun mesej daripada surat tersebut. Saya pada satu ketika saya dapat 2 undangan ceramah. Satu di Labuan, satu di Langkawi. Jarak jauh, tapi time-nya dekat. Saya berceramah di Labuan pada pukul 12 lebih. Pukul 5 saya kadualkan untuk terbang daripada Labuan ke Pelayan. Ada gap lebih kurang 1 jam, terus ambil penerbangan ke Langkawi. Jam 9 malam saya perlu ada di Langkawi untuk ceramah yang seterusnya. Apa yang berlaku pada hari tersebut? Anak saudara saya, anak kakak saya, dia ada brain tumor. Umur 18 tahun, dah koma. Masa saya nak pergi, saya tanya abang ipar saya, should I go? Abang ipar saya kata, kau pergilah. Nak saudara kau pun tak tahu condition dia koma. Saya pun SD London dekat Labuan Airport, saya onkan phone saya. Mesej masuk menyatakan anak saudara saya. Maka saya telefon abang ipar saya ketika itu, macam mana? Nak proceed ataupun nak suruh saya balik? Abang ipar saya kata, tak apalah, kau settlekan kerja. Sebab kondisinya tidak menentu. Saya pun ceramah. Habis ceramah saya terus rush ke airport kerana nak catch up flight balik ke Kedai, terus sambung ke Langkawi. Saya siap dah boarding, pas sudah ada. Nak jadikan cerita. Ketika itu hujan lebat di Kuala KK, Kota Kinabalu. Flight dari KK Labuan ke Kedai. Oleh kerana hujan lebat di Kota Kinabalu, flight tak boleh take off. Delay 1 hour. Therefore, automatically saya tak boleh pergi ke Langkawi. Hati saya begitu berkecamuk ketika itu. Saya rasa, wah, macam mana ni? Macam mana ni? Begitu kita memerata, macam mana? Sebab orang tengah menunggu kita di Langkawi. Those people ni tak kira, aku dah bayar kau, you must be here. So, saya rasa, wah, macam tidak tahu. Mengamuk dalam hati kita. Tidak tahu mengapa Allah buat benda ini kepada saya. Saya tahu, at that time, I never thought about the thing yang Allah kata, hey, I have something good for you. I didn't know that. Cukup masa, sejam kemudian, flight datang KK, saya naik. Landed KL, tapi sebelum saya datang Kuala Lumpur, saya kata, minta maaf, tak boleh, delay. So, kalau you still need my input, rearrange the time, so dia kata, okay, kita masukkan pagi esok. Landed dekat KL, on-kan phone, message masuk, anak saudara saya dah meninggal. Call my wife, get ready, kita pergi ke KL, ke Kuala Lumpur, di mana anak kakak saya. Yang saya nak cerita ni is not di KL, tapi when at the moment I saw the body, that is the message yang saya rasa Allah nak suruh saya. Allah kata apa? Syaitan, I want you to see the body so that you can share the story with the rest of the people that you meet in the future. Otherwise, you will never have a chance to tell or share the story, and tonight I'm sharing with you. Because of what? Because Allah delayed my flight from Labuan to Kelai. If Allah did not do that, for sure I cannot share the story with you about this kid, 18 years old, passed away, laki-laki. It's not, if you see the behavior of the kid, 18 years old,
laki-laki KL people, you will think behavior one memang pelik belajar dah. Tapi this was different. Yang saya mampu bercerita pada hari ini kerana Allah kata, I have to delay your flight. Walaupun you feel hurt, walaupun you feel mad, but I know the reason, therefore I delay by giving you heavy dengan particular. I went to KL with my wife, my kid at the same time, and I saw the boat. Then, satu, mayatnya mati pada hari Jumaat. Dua, berada dalam keadaan tersenyum. Bukan ketawa, saya tak senyum. Jangan lebih ketawa, dah senyum. Ketiga, warnanya adalah bersifat goldish keemasan. You look at buku agama, tanya ustaz-ustaz, tanya ustazah-ustazah. Tiga perkara yang saya sebut ini merupakan indicators orang yang mati dalam keadaan baik. Persoalannya macam mana dia boleh dapat status tiga kriteria ini? Cek. Pertama, walaupun dia seorang remaja laki-laki umur 18 tahun yang perangainya kalau lihat dalam naluri manusia biasa, memang ketika itu puas, selalu buat benda-benda yang menyakitkan hati mak dan sebagainya. Tetapi mayat jenazah 18 tahun laki-laki ini, bila diselidik, yang pertama, beliau tidak pernah sekali-kali melawan cakap dan ayah. Nampak? Kedua, beliau tidak pernah sekali-kali merungut terhadap kesusahan yang Allah beri kepada dia. Brain tumor is so hurt. Tapi bila kita tanya kepada dia, macam mana perasaan kamu? Tak ada apa-apa. Kita bukan brain tumor. Sakit kepala pun kita marah orang. Oh, jangan sakit, aku sakit kepala. Kita sakit kepala, sakit keluar diam. Takut minyak keluar. Oh, jangan diam sikit. Aku sakit kepala. Pakai mikrofon lagi marah orang. Ini baru sakit kepala. Orang tu brain tumor. Dia dan say nothing. Yang kata tak ada apa-apa, tak ada. Kenapa? Dia reda dengan pemberian Allah. Kerana dia tahu bahawa setiap benda yang Allah bagi itu ada kebaikannya. Maka kita punya andaian keredaannya semasa dia menghadapi brain tumor itu dengan tidak mengkomplain, tidak merungut, Allah bersihkan segala dosa-dosa. Mati dalam keadaan yang lain. Allah dan saya berjaya bercerita kepada anda dan saya tidak tahu ada berapa ribu orang dengan cerita ini disebabkan Allah delay my life. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Apa yang berlaku pasti ada hikmah. Cuma kita tidak tahu bila hikmah itu datang. Jadi pada malam ini saya nak anda semua remember, anda merupakan penentu destinasi pada masa yang akan datang. Dan pastikan anda pilih destinasi yang baik. Dan insyaAllah disusuli dengan formula yang saya kongsikan pada malam ini, nescaya anda akan mencapai destinasi dengan penuh kecemerlangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih di atas perhatian anda semua. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Hormat Profesor Dato' Dr. Muhammad Syahzal Sabran, Timbalan High Chancellor Haluan Pelajar dan Alumni atas perkongsian yang telah disampaikan. Oleh itu, kami bagi pihak Jabatan Kuasa UPM Block 4.0 sesi 2015-2016 ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih di atas kerjasama para hadirin dalam menjayakan majlis ini. Hadirin dihormati sekalian, diminta berdiri untuk menyanyikan lagu Satu Malaysia.